Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini adalah perkembangan terkini yang kita ketahui tentang kes kematian Zara Khairina. Satu demi satu pendedahan, satu demi satu kebenaran mula muncul yang selama ini ramai rakyat tak tahu. Himpunan Zara atau Solidarity Zara kita sokong, dan memang satu tindakan yang wajar bagi mendapatkan keadilan bagi kanak-kanak seperti ini. Tindakan solidariti adalah satu tindakan yang memperjuangkan hak serta kita nak tahu cerita kebenaran. Kalau bukan ada solidariti, saya yakin tidak akan ada keputusan dan penemuan-penemuan hebat seperti yang diketahui sekarang. Saudara-saudara sekalian, antara salah satu persoalan kontroversi dalam kes kematian Zara Khairina ini ialah tentang ketiadaan bedah siasat sebelum dikebumikan. Banyaklah spekulasi yang mula tular, banyaklah spekulasi yang mula bertebaran. Antaranya spekulasi konon takut nanti kedapatan kalau ada tangan-tangan gaib atau ada terlibat orang-orang VIP atau anak-anak VIP. Nampaknya isu itu mula makin lama makin terjawab. Hari ini didedahkan di dalam sinar harian menyatakan bahwa Ibu Zara Khairina tanda tangan dokumen tidak bedah siasat, kata pengarah JSJ. Diharapkan jawaban kepada persoalan ini ataupun kenyataan ini, berita ini, laporan ini dapat menjawab kenapa Zara Khairina tidak dibedah seawal-awalnya sebelum dikebumikan. Semakan polis mendapati Ibu Zara Khairina menandatangani dokumen hospital akuan enggan bedah siasat mayat atas kemahuan sendiri yang turut disahkan oleh doktor patologi dan pegawai penyiasat terbabit pada peringkat awal. Jadi maknanya keinginan Ibu Zara Khairina sendiri menandatangani dokumen hospital akuan enggan bedah siasat mayat atas kemauan sendiri mungkin menyebabkan tidak dibuat bedah siasat yang awal sebelum dikebumikan. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami sayang Khairina. Sebelum itu, saya perkenalkan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun transfer factor folate, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Apabila imun badan kita jadi lemah dan tidak berdaya lagi dan bodoh, imun badan kita tidak menyembuhkan kita daripada penyakit, tidak melawan penyakit dan tidak dapat menghapuskan penyakit dari dalam tubuh badan kita. Tetapi apabila imun badan kita bertindak kuat, gagah, perkasa dan diajar menjadi bijaksana, dia mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita, imun badan kita lah yang menghancurkan dan menghapuskan semua jenis penyakit yang dalam tubuh badan kita. Dapatkan produk ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Dan produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Saudara, mungkin ini jawaban kepada persoalan penyakit Anda selama ini yang Tuhan tunjuk kepada Anda. Saudara-saudara sekalian, disahkan bahwa semakan polis mendapati Ibu Zara Khairina menandatangani dokumen hospital akuan enggan bedah siasat mayat atas kemahuan sendiri. Semua ini turut disahkan oleh dokter patologi dan pegawai penyiasat terbabit pada peringkat awal. Semakan ini mendapati bahwa ibu tersebut menandatangani akuan tersebut. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk M. Kumar S. Mutuvulu, walaupun ada permohonan keluarga untuk tidak menjalankan bedah siasat, undang-undang memberi kuasa kepada pegawai penyiasat untuk memohon prosedur itu sekiranya terdapat keraguan terhadap punca kematian. Ada orang yang mula mengambil kesempatan cuba-cuba untuk menyalahkan Ibu Zara pula. Sebenarnya, dari sudut seorang ibu pada waktu kejadian, siapalah yang mahu anak kita dibedahkan? Bayangkanlah dengan keadaan azabnya, begitu keadaannya, Anda pula dalam keadaan yang sangat duka. Fikiran kita pula di dalam keadaan yang sangat tidak tenteram. Tentulah keputusan-keputusan yang dibuat
juga mungkin adalah keputusan yang kurang tepat. Tetapi siapa sangka polis pada waktu itu menurut pegawai JSJ tidak mengikut SOP sepenuhnya. Jadi mungkin itu menjadi punca kepada keterlanjuran tersebut. Selepas perbincangan bersama agensi berkaitan pada 10 Ogos lalu, bedah siasat dijalankan atas permintaan polis disertai 3 doktor dari Hospital Serdang dan Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu. Dapatan bedah siasat kedua adalah selari dengan diagnosis awal, yaitu kecederaan otak teruk akibat kekurangan oksigen dan aliran darah ke otak berpunca daripada jatuh, katanya pada sidang akbar di Bukit Aman di sini pada Rabu. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu puncak kematian. M. Kumar berkata semua dapatan bedah siasat dijelaskan kepada keluarga mangsa secara telus dan difahami bahawa prosedur ini sepatutnya dilakukan sebaik sahaja kematian berlaku bagi memastikan bukti forensik tidak terjejas. Kita sedang meneliti tindakan tegas terhadap pegawai penyiasat dan pegawai penyelia yang gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP, termasuk kemungkinan penggantungan tugas namun masih di peringkat siasatan, katanya. Setiap kematian yang menimbulkan syak wasangka wajib melalui proses bedah siasat. Pegawai penyiasat perlu menasihati keluarga dan memastikan prosedur itu dijalankan bagi menentukan punca sebenar kematian, katanya. Kumar memaklumkan siasatan kini berjalan dalam 2 hala 7, iaitu permohonan inkues kepada coroner dan siasatan jenayah terhadap termasuk elemen buli selari dengan Seksyen 507 dalam kurungan 2 Kanun Keseksaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini insiden yang berlaku ketika kubur Zara Khairina digali. Kata berita ini, laporan ini, saya tidak nafikan terhidu bau wangi di kubur Zara Khairina. Wartawan Sinar Harian Ashikin Asmin berkongsi pengalamannya sewaktu menyedari kewujudan bau wangi ketika penggalian semula jenazah pelajar tingkatan 1 Allahyarham Zara Khairina Mahathir pada Sabtu lalu. Ashikin berkata kejadian berlaku ketika dirinya bersama rakan media lain sedang memberi tumpuan terhadap jenazah Allahyarham Zara Khairina yang sedang dibawa keluar dari tanah perkuburan tersebut sebelum dimasukkan ke dalam kenderaan pihak berkuasa. Banyak tular di media sosial menyatakan bahawa jasad Zara Khairina tidak rosak ketika digali dari kada kubur. Ramai juga yang mempersoalkan, tetapi ramai yang mempertahankan. Mungkinkah Tuhan sudah menentukan bahawa jasad Zara Khairina tidak akan rosak selagi semua siasatan belum selesai. Pesalah yang mungkin bersalah ditangkap. Mungkinkah Tuhan sudah memberikan waktunya untuk membiarkan jasad Zara Khairina bertahan sehingga segala sesuatu yang menjadi tanda tanya berakhir dan terungkai. Cerita kali ini pula tentang kemunculan bau wangi ketika proses penggalian kubur Zara Khairina. Saudara-saudara sekalian, ia berlaku sekitar 7 malam, kata pemberita ini. Beliau berkata, ketika itu kami standby menunggu jenazah keluar dari kubur dan dibawa masuk ke dalam kenderaan. Masa itu hujan sedikit lebat. Saya tidak nafikan memang saya terhidu bau yang wangi, kata beliau lagi. Wow, ini betul-betul amat mengejutkan kita. Sebelum saya teruskan ulasan dan juga laporan berita ini, izinkan saya untuk memperkenalkan kepada Anda semua terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, kita tidak kuat menyerang penyakit. Dan kita kena serang penyakit. Tapi dengan imun badan kita yang meningkat dan diperkuat menjadi bijak luar biasa,
Semua jenis penyakit boleh dihapuskan oleh imun badan kita. Saudara, dengan adanya terapi imun ini, maka imun badan kita menjadi bijaksana dan mengenal mana satu lawan, mana satu kawan yang ada dalam tubuh badan kita. Lalu, akar penyakit yang selama ini sudah berakar di dalam tubuh badan kita dihapuskan oleh daya imun badan kita sendiri. Dapatkan produk yang hebat ini melalui nomor telepon saya yang tertera untuk mendapatkan hikmat percuma, dan juga dapatkan produk yang lulus KKM, halal, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia ini. Kalau Anda sudah lama berdoa untuk proses penyembuhan Anda, mungkin ini jalan penyelesaian yang Tuhan tunjuk kepada Anda semua. Menurut wartawan di lokasi, beliau menceritakan ia berlaku sekitar jam 7 malam. Ketika itu, kami standby menunggu jenazah keluar dari kubur dan dibawa masuk ke dalam kendaraan. Kata beliau, masa itu hujan sedikit lebat. Saya tidak nafikan, memang saya terhidu bau yang wangi, katanya. Cuma ketika itu saya pikir logik dan menyangka ia berpunca dari tumbuh-tumbuhan. Memandangkan kawasan perkuburan itu terdapat tanaman bunga, katanya dalam siaran langsung Sinar Harian bertajuk Mengenang Zara Kairana di platform TikTok pada Selasa. Dalam kejadian 16 Julai lalu, Zara Kairina yang merupakan pelajar tingkatan 1 dipercayai terjatuh dari tingkat 3 bangunan asrama. Mangsa ditemui dalam keadaan tidak sadarkan diri di tepi longkang berhampiran asrama sebelum disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Queen Elizabeth I, Kota Kinabalu. Ujar Ashikin, meskipun hanya terhidu bau wangi tersebut untuk masa singkat, namun dia bersangka baik mengenainya dan tidak menghiraukan perkara tersebut. Menurutnya, beberapa kebun buah di sekitar tanah pekuburan tersebut turut mendorong kepada punca bau wangi berkenan. Saya juga dipahamkan penduduk kampung bahwa sekitar kawasan berkenan juga terdapat kebun buah-buahan. Saya juga pernah sesat sebelum sampai ke tanah perkuburan tersebut dan saya mendapati memang banyak kebun buah-buahan milik penduduk, ujarnya lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita dengan tanda komen solidarity untuk Zara. Jumpa lagi, bye-bye.